tu benda tu macam monyet bertinggi atas tu, berbulu, lepas tu lidah memanjang. Masa tu I tengah baca doa, tiba-tiba ada benda tu daripada hati kita dengar ada satu suara minta tolong untuk tolong, aku dah tak nak ni. I baru nak cakap, you tertarik tangan ke? Kan? Tangan yang macam masih berdarah. Aku pegang tau masalahnya. Lepas aku jadi macam tu. Benda ni memang makan diri you, Syida? Makan sangat teruk. Syida dulu pernah you masuk hospital sebab you telan berapa papan Panadol? I pernah suicide attempt banyak kali. Sekolah you ada cerita, sebab pada zaman I pun ada, sebab kita orang sekolah semua lelaki kan, so mungkin not as bad lah. Pagar tu dah dipagarkan tapi makin lama makin runtuh, biasalah sekolah lelaki kan. Lepas tu ada satu bilik ni yang mana ada seorang budak yang sixth sense. Dia kena rasuk, lepas tu dia masuk dalam bilik, lepas tu benda tu ada 3 ekor dan 3 ekor tu dalam bilik tu muat bilik tu. Dia macam satu dom tu. So sebab dia sangat besar dan benda tu dah masuk dalam badan budak tu. Duduk atas meja kita orang, bukan meja kayu yang biasa tu tau. Meja kita orang tu atas tu papan tapi tepi dia besi. Duduk patah. Wow, beratnya. Sebab benda tu besar dan berat dalam badan dia. Sekolah you ada hantu raya? Sekolah I ada. I tak tahu nama hantu apa yang ada dekat situ, tapi banyak hantu lah. Yang basically keluar daripada dom tu dekat atas pagar kan. Pagar kita kan macam pagar yang XXX, bukan apa, yang macam kristal biasa tu. Lepas tu benda tu macam monyet bertinggi atas tu, berbulu, lepas tu lidah memanjang. Uyo, seramnya. Itu hantu raya lah. You tak pernah jumpa ke? I tak pernah jumpa macam tu. Oh, tapi you punya lagi seram lah kalau dah kepala 2, kaki 8, mata 7. Syida ni dalam kalangan kawan-kawan kita, dalam setiap circle ada seorang, mesti akan ada seorang yang asyik kena bahan kan. So dalam circle dia lah orang yang asyik kena bahan tu. Kena bahan dia benda semua. That's why macam kadang-kadang orang panggil dia penyu lah benda semua. Tapi dia jadi lag kira orang dia kelakar lah. Tapi ada time-time I tengok kat rehearsal, dia akan duduk sorang-sorang and then dia akan macam melancholy gila tau. Dia macam sedih duduk sorang-sorang. Lepas tu yang I ingat ada 2 perempuan datang duduk sebelah dia, kiri dan kanan dia. Waktu dia tengah sorang-sorang tu benda semua. So Syida ni ada time-time nanti dia kat backstage dia sorang-sorang. So I nampak dia ni dah kenapa apa benda semua kan macam tu lah. Kenapa someone yang funny, yang selalu kena bahan, tapi ada masa-masa dia melancholy. Lepas tu setiap kali dia macam sedih, sorang-sorang macam tu, memang makhluk-makhluk ni ada dekat dia lah. Bila time kita nampak benda sama tu, sampai sebab Sarancak geng kita orang kat kan. Lepas tu Sarah kata lah macam, bapak lah, nasib baik korang nampak benda sama. Kalau tak banyak gila hantu kat sini. I ingat yang tu. Yang experience yang bercakap dengan you. Wow. You bercakap dengan benda tu? I pergi trip pergi Jogja 2019 lah, lepas I kahwin. I pergi Jogja, ada satu tempat ni dia macam jual barang cenderamata tau. Tapi bila every time kita masuk barang cenderamata tu, banyak gila patung. Dia macam penjaga tempat tu. I tak boleh masuk tempat tu. I masuk tempat tu, I pening dan I kena keluar. Sebab dia punya vibe terlalu kuat. Dia macam ada satu vibration yang macam, kalau I masuk, I rasa macam macam tu. Dia macam sangat pening. Yang I tahu, bila I masuk je, ada orang greet I Patung-patung yang ada dekat situ, dia bentuk dia macam manusia lah. Punya culture lah. So benda tu macam, dia bercakap lah dengan kita yang macam dia greet. Yang dia annoying adalah bila I jalan, dia masuk dalam tu, patut ada tangga nak naik ke atas. Semua benda tu dia macam berpaling So bila kita jalan, benda tu semua pusing memandang kita. I macam, okay tak apalah, biarlah ni memang tempat dia pun. Mungkin dia rasa macam, wow budak ni boleh nampak dia lah. Macam tu. Marilah kita menegur dia. I macam, okay I tak ambil peduli lah benda tu. I macam, I selalu akan ignore. Sebab I malas. Sebab kalau once I dah tegur, I yang susah. Jadi I pun terus naik atas. I pun nak pilih-pilih barang. Tiba-tiba dekat situ memang tak ada orang. Sebab husband I masa tu dekat tempat lain. Kawan-kawan kita orang semua dekat section lain. Ada budak-budak tengah main lari-lari. Duduk lari. Ramai gila. I macam alah.
I datang sini I nak pergi shopping. Janganlah kacau. Lepas tu end up I macam pening lah. Terus keluar. Apa yang buat kalau I nampak benda macam tu, kalau kat tempat macam tu, dia tahu I nampak dia. Bila I nak balik je I akan cakap, terima kasih, I balik dulu, jangan ikut I selalu akan cakap macam tu. Sebab masa I pergi berubat dulu, ustaz yang I berubat tu dia selalu cakap, benda-benda ni semua dia tak kuat, dia orang sangat lemah. Dia umpamakan makhluk ni macam anjing yang ketakutan. Anjing bila dia takut dia akan serang kita. Betul tak? Betul. Kan bila anjing dia kalau takut dia akan lagi menggonggong dekat kita. Bila dia rasa terancam dia akan buat macam tu. Lepas tu anjing ni pula dia akan lari bila kita yang macam dekat dia. Kita sergah dia balik. Ataupun kita balik batu dekat dia, kita kejar dia balik. Anjing tu sebenarnya akan lari balik. Sebab dia sebenarnya takut dengan kita. So sama dengan benda ni, ustaz tu selalu pesan. Dia kata kalau I ternampak ataupun I rasa benda tu apa, I cakap je, jangan kacau aku, baliklah. I pernah teringat satu time ni, I tengah solat, lepas tu dah last tu kita baca doa lah kan. I baca doa lah. Tiba-tiba daripada suara I, berdoa tu macam ni, tolong selamatkan aku ya Allah. Aku dah tak nak dah benda-benda macam ni, macam something like that lah. Which is benda tu nak balik, dia nak keluar, dia dah tak nak dalam badan I. Dia minta tolong untuk dikeluarkan. Masa tu I tengah baca doa, tiba-tiba ada benda tu daripada hati kita dengar ada satu suara minta tolong untuk tolong aku dah tak nak ni. Yang suara ya Allah aku dah tak nak, aku nak keluar daripada badan ni, bukan suara you. Maksudnya daripada I, you buat satu benda yang bukan you yang nak buat benda tu. You ada benda lain yang drive you untuk buat benda tu. You cakap tapi bukan you yang nak cakap. Ada benda yang macam dalam you yang nak cakap. Apa cara mak ayah you approach benda ni? Handle benda ni. Sebab kalau my parents dia guna reverse psychology. Parents I setiap kali kalau macam sebab I duduk jauh kan, setiap kali I call, lepas tu mak, akak kan, mak dah agak dah, mak dah nampak dulu benda-benda tu dekat sini. Mak I macam tu. Sebab dia kalau every time ada benda yang jadi dekat I, benda tu akan datang kat dia. Same macam kalau benda tu datang kat dia, I akan rasa. Apa yang family I selalu buat, macam parents I, kalau benda-benda ni jadi je, dia akan basuhkan Yasin. Macam tu lah, biasalah dia yang akan buatkan, ataupun mak I yang akan tolong solatkan hajat, buat solat tahajud, dia yang akan tolong bacakan doa untuk I. Dan kalau macam keadaan I sangat tak betul, where pernah one time I like literally bukan I, tu yang sampai pergi bawa berubat lah macam tu. Apa keadaan you tu yang menyebabkan dia bawa pergi berubat? Kalau benda tu ada dekat badan I akan jadi panas baran yang macam contoh kita ibaratkan dia, you cocok sentuh jari kat I je sikit, I dah akan melempang muka you macam tu. Tak boleh tengok muka orang, muka bengis, muka macam nak bergaduh, macam tu. Itu kalau ada time yang macam itu. Kalau ada time yang mood dia jadi macam melo pun ada juga. Dia melankoli yang tak tentu pasal. Sedangkan itu bukan personality dia. Sebab dia jarang kasar, jarang naik suara apa benda semua. Tapi ada time-time terlepas juga ada time-time macam tergelincir juga. So time-time tu lah, time-time tu lah. Memandangkan satu family you adalah angker, pastinya benda tu suka dekat family you. So bila you duduk serumah dengan diorang waktu muda dulu dan sebagainya, macam takkan tak ada family series, drama series yang macam lepas satu. Kita orang masa adik-beradik, kita orang tidur satu bilik. Abang I dengan adik I semualah kita orang tidur satu bilik. Kita orang duduk kawasan taman. Masa tu kita orang duduk kat Pasir Gudang. Tapi kita orang tersedar sebab dekat luar kita orang dengar ada orang buat kenduri tengah malam. Pukul 2-3 pagi kot masa tu. Bunyi orang main kompang. Macam ada kenduri, ada orang buat kenduri kahwin tengah malam, meriah gila dekat luar rumah ni. Kita orang pernah yang kita orang semua tersedar tiba-tiba sebab dengar bunyi seruling dekat luar rumah. Kadang-kadang zaman dulu pakai mesin basuh automatik ni tak ada lagi. Kan pakai manual yang sebelah separuh, sebelah sini yang basuh, sebelah sini baru spin kan. Lepas tu mesin basuh tu kan bising. Kalau nak spin tu macam tu kan. So kadang tengah malam kita orang dengar ada orang basuh baju, which is mak dah tak basuh baju lah tengah malam. Sekejap. Nak mencelah. Cakap pasal mesin basuh tu. Dulu masa rumah I kat section 24, mesin basuh tu letak luar rumah tau. Kat luar rumah ada satu paip lah. So nak basuh baju je kena pergi luar rumah lah. Waktu tu I sekolah rendah lah, dah jam 6 kot. Ada sekali tu, tapi I biasalah budak I macam malas kan. Kau basuh
lambat-lambat apa benda semua kan. Lepas tu aku memang dari dulu jenis tidur lambat dari kecil sampai ni. So masa tu air basuh tengah malam lah, sebab esok kalau my mum bangun tengok tak siap lagi, nanti dia akan marah tau. Aku pun kenalah pergi kat luar. Mesin basuh tu masa tu tak boleh rosak tau, tak boleh drain tau. Jadi I kena selepas basuh tu I kena ambil satu-satu, I kena bilas mengalirkan air lah. Tapi maksudnya I kena celup tangan I kena masuk kat sebelah. So masa tu of course lah dia kan tak boleh drain. So I kena macam seluk tangan I ambil satu-satu kan. Lepas tu I dah dengar bunyi macam anjing berhowling tau. Lepas tu I macam oh shit, nak buat cepat-cepat lah kan benda semua kan. Tengah nak buat cepat-cepat tu I tertarik jari. I baru nak cakap, you tertarik tangan ke? Kan, tangan yang macam masih berdarah. Aku pegang tau masalahnya. Lepas tu aku cari cepat masuk dalam rumah. Lepas tu esoknya macam mula mak aku nak marah kenapa tak siap. Bila aku cerita macam dia orang pun diam. Lepas tu selepas tu tak silap aku, kita orang beli mesin basuh fully auto. Macam adik I, diorang ada cerita diorang sendiri. Yang seorang ni dia akan mimpi kalau ada orang hantar barang kat kita orang, dekat mana benda tu ada, dia akan nampak benda tu dekat mana. Yang ada seorang ni dia akan mimpi benda yang sama setiap malam. Yang mimpi boleh nampak tracking number ke? Dia macam boleh nampak macam tracking number kan. Dia boleh nampak, dia boleh track benda tu. Jadi dia akan cerita, mak, cuba mak tengok dekat sini ada ni ke? Macam tu lah. Lately ni I mimpi benda yang sama. Ada orang nak masuk rumah, hantar barang, hantar parcel Lepas tu basis benda tu yang cuma I boleh cakap mimpi tu seram. I kalau ada benda-benda ni, kalau I mimpi, I akan I akan jumpa orang-orang yang sama. I tak tahu diorang daripada mana. Dan diorang selalu akan cakap, okay tak apa, nanti kita jumpa lagi. I dah start mimpi diorang balik. So I rasa tak best lah. Family you pernah periksa tak asal usul dia macam mana? Pasti nenek moyang ada amalan tertentu yang telah menurunkan benda ni kepada you guys. You guys pernah check ke tidak? Selalunya kalau I pergi berubat, dia pakai I je. I yang jadi perantara. So akan tarik benda-benda tu semua. Selalunya ustaz ni dia akan buat apa tau. Bila I dah separuh sedar, yang I terbaring, I separuh sedar, my mum yang akan cerita semula lah. So nanti ustaz tu yang akan tanya benda yang dekat dalam badan I ni. Okay, sekarang ni dekat mana lagi kawan-kawan awak berada? Nanti dia cakap ada dekat ayah, ada dekat mak, ada dekat adik, ada dekat abang. So nanti dia cakap okay, tarik diorang semua datang sini untuk kita pergi. So pernah ada satu time tu pergi berubat, I terbaring, I dah separuh sedar. So mak cerita masa I tengah terbaring panggil tu, tangan I macam I tunjuk I tangan macam ni pasal panggil. So benda-benda tu semua datang dekat situ, yang daripada bapak ke, daripada mak ke, adik-adik semua datang kat situ untuk diorang release kan. Ustaz tu cakap, dia kata bila once kita ni dah senang kena masuk, ataupun memang ada benda yang akan selalu mendamping lah, apa benda-benda lah, walaupun kita tak minta benda tu datang, tapi once benda tu ada, akan ada hole dekat dalam badan kita, dekat sendi, sebab benda tu duduk dekat sendi-sendi kita. So bila benda tu dah ada satu rongga, jadi benda tu senang nak masuk. Even pernah ada satu time masa adik I kecil lagi, dia kena benda tu sembunyi dekat dalam badan adik I, sebab benda yang masuk tu dia takut dengan benda yang lagi besar dekat luar. So dia nampak dekat badan manusia ni ada rongga, okey dia masuk sembunyi dalam badan tu. You pernah tak sekali tu, sebab you cakap daripada tadi kan macam lohong apa, ada rongga-rongga yang orang benda boleh masuk dan sebagainya kan. Pernah tak lebih daripada seekor masuk? One time I pergi berubat, bukan satu benda je, ada macam benda-benda lain. Dia ada sampai pernah satu hari tu sampai 10 benda dalam badan dikeluarkan. I punya suara lebih daripada 10, lebih kurang 10 suara I boleh buat. Lebih kurang 10 suara, daripada garau, daripada kepada suara mak I cakap macam seorang wanita paling ayu yang dirasa dia pernah nampak, suara lelaki, suara perempuan, nenek tua, budak kecil, semua punya. Macam Emily Rose lah, ada 12 dalam badan dia. Exactly. Macam tu. Lebih kurang lah. Tapi tak adalah semua. Tapi adalah. Memang tidaklah aku nak expect kau boleh berdiri atas siling. Sebab ustaz tu dia dah awal-awal lagi, dia macam pakukan badan kita. Bila kita baring tu, dia pakukan, kita nak bangun tak boleh. Badan kita ni macam ditahan.
benda ni memang makan diri you Syida. Makan sangat teruk. Syida dulu pernah you masuk hospital sebab you telan berapa papan Panadol? I pernah suicide attempt banyak kali. Dia bila dia ada dengan kita kan, kita tak boleh berfikir tau. Sebab I jenis yang sangat, perasaan ingin tahu tu I sangat tinggi. Jadi bila ada benda-benda macam ini, I suka bertanya dengan orang. Tapi I tak adalah tanya dekat Nel, macam tu lah. So I tanya dengan ustaz, I tanya dengan orang-orang yang ada ilmu macam gini, dekat mana benda tu duduk. So macam every time kalau I pergi berubat ke, I akan tanya dekat ustaz-ustaz yang berubatkan I tu, kat mana benda tu duduk. So benda tu dia akan tekan kita punya urat dekat kepala. Itu yang dia cakap orang boleh jadi gila. Orang yang I jumpa, yang I selalu berubat ni, ustaz ni, dia selalu tahu apa yang I tak cakap pun dia tahu dah apa yang I nak cakap, macam tu. Dia akan cakap benda tu akan duduk dekat kita punya sel darah. Itu yang bila sampai awak pergi hospital, doktor cakap awak gila. I selalu sakit, I sampai sleep disc. I umur baru 30 tahun, I dah buat operation sleep disc 2 kali. Yang semua orang tanya, engkau ni angkat apa sampai engkau punya tulang kau beralih baru umur 30 tahun perempuan pula tu. Macam tu. Sakit sendi, sakit tulang. Sebab tu time dia kahwin, jari dia tak boleh gerak. Ya Allah. I baru buat operation tangan I 2020, tahun lepas. Buat tangan lah tak boleh nak gerak. Macam-macam dia jadi macam, dia sikit-sikit tapi benda tu lama-lama makan kita. Dugaan dia, ujian dia banyak lah sampai sakit semua. Sebab actually Syida ni budak sains tau. So korang tak boleh nak cakap dia percaya benda karut terlalu mistik ke tak. It just so happen benda ni menimpa dia. Sebab dia bukanlah jenis yang nak cakap pasal benda mistik 24 jam. Tak. Tapi sebab dah benda ni menimpa dia, dan benda ni sendiri, aku sendiri pernah nampak benda ni berhampiran dia. So aku tahulah ada orang memang macam diuji sebeginilah sampai efek dia punya daily life dan semua. That's why I cakap at least I tak ada sampai I pernah, maksudnya merasakan kesedihan apa benda semua tu pernah, tapi I tak ada sampai sakit yang teruk macam Syida kena. But I think right now macam you dah kahwin, you dah ada anak, somehow sebenarnya family you bagi strength dekat you, betul tak? So orang-orang macam ni dia memang macam support system tu penting lah. Macam tu. Benda ni I rasa macam COVID lah kot. Orang akan ambil mudah kepada COVID ni. Sebab tu lah kita boleh penuhkan tol dekat Gombak tu. Faham tak? Orang boleh beraya selagi tak kena batang hidung sendiri. Because we don't understand the weight, impact ni kepada kehidupan kita, perasaan kita dan badan kita, fizikal kita. So selagi kita rasa tu, selagi tu kita ambil mudah. Pada Haze, kenapa Haze ni berminat nak dengar cerita orang yang ada hijab mata terbuka, sedangkan aku pun tak boleh nampak macam diorang, macam Sari Wijayanto, macam dan ramai lagi. Sebab aku nak tahu untuk rasa lebih sifat empati. Memanglah Hanan ni bercerita pasal hantu ni kita orang gelak-gelak, tapi ada je orang yang hijab terbuka macam Syida yang ada masalah to cope with this problem. Cumanya bila aku jumpa orang macam Syida, I can have more empathy. It's not all about gelak-gelak, because tak semua orang boleh handle, and because badan orang lain-lain cara untuk deal with it. Aku kadang-kadang nampak je komen-komen korang yang macam apalah diorang ni merepek ni, apalah diorang kurafat ni. Tapi apa kata instead of doing that, try to understand the deal that people have to deal with on a daily basis, bukan sekali-sekala, on a daily basis in their life. And welcome to my TED Talk. Dah tiba. Tiba. Aku rasa Haze, kalau kita tak stopkan conversation ni sampai esok ni. Ya, betul. Dah sejam dah guys. Minta maaf. Okey, terima kasih banyak sekali lagi. Dah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.